Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah SWT dapat kita sama-sama pada kali ini untuk kita meneruskan lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk sirah, pelajaran yang ke-18, iaitu di bawah tajuk Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, yang mana antara objektifnya ialah mempelajari ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Macam mana ciri kepimpinan mereka. Yang kedua, mengetahui pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Yang ketiga, menjawab soalan kebat. Yang keempat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Kita lihat ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Kita lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Antara ciri kepimpinan yang ada pada beliau ialah tegas. Tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar, apabila dia telah dilantik menjadi khalifah, yang mana pada ketika itu, selepas berlakunya kewafatan baginda Nabi SAW, maka terdapat beberapa golongan yang murtad, keluar daripada Islam, kerana menyangka bahawa Islam ni setakat Nabi ada je. Bila Nabi SAW tak ada, maka mereka tidak perlu lagi untuk berada dalam Islam. Maka golongan ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga ada di kalangan yang mengaku menjadi nabi palsu. Antara mereka ialah Musailamatul Kadzab, Aswad Al-Ansi. Semua ini merupakan golongan-golongan yang mengaku jadi nabi dan mereka itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga adalah golongan yang enggan membayar zakat. Ustaz nak bagi satu kisah, satu contoh. Musailamatul Kadzab, seorang yang mengaku jadi nabi, dia juga membuat satu surah daripada surah yang didakwa ianya merupakan surah daripada Al-Quran. Antara yang dibuat oleh Musailamatul Kadzab ialah dia buat surah Al-Fil, version penipu dia. Macam mana surah Al-Fil yang dia buat? Iaitu kalau kita baca, orang tak biasa dengar Quran rasa macam okey juga. Ustaz akan baca dulu. Iaitu ayat pertama, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil lahu jismun kabirun wa khurtumun tawil. Kita tengok apa maknanya. Dia kata gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apa yang menyebabkan kamu kenal bahawa itu adalah gajah? Lalu dihuraikan, al-fil lahu jismun kabir. Gajah itu baginya ada badan yang besar, wa khurtumun tawil, dan ada belalai yang panjang. Jadi tengok, kalau kita nak tipu pun berpada-padalah. Ni yang mengaku jadi nabi palsu buat satu surah Al-Quran, kita baca dan kita faham pun kita rasa nak gelak. Ada juga orang yang buat surah yang macam tu. Baik, terus kepada kita tengok kepada kepimpinan, ciri kepimpinan Sayyidina Abu Bakar yang seterusnya, iaitu berpandangan jauh. Antara pandangan jauh beliau ialah mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran kerana ramai penghafal Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Sayyidina Abu Bakar dah nampak takut-takut nanti Al-Quran ini tidak ada orang yang hafal, tak ada orang yang ingat. Maka dia bertindak cepat-cepat untuk menghimpunkan Al-Quran yang tertulis, ditulis di pelepah tama, ditulis di kulit-kulit binatang, dikumpul-kumpul untuk dijadikan sebagai suatu himpunan supaya dapat dijaga. Kalau mati semua pun orang hafal Quran, masih lagi ada Al-Quran yang tertulis. Setia dengan arahan Rasulullah. Ini ciri yang ketiga. Meneruskan tindakan Rasulullah menghantar Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam
kepada kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempat kerana Rasulullah telah pun wafat, ianya diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengamalkan syura. Contohnya mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom. Maknanya nak berperang, Sayyidina Abu Bakar tak kira, tak guna pemikirannya sendiri. Akan tetapi, dia berbincang dengan para sahabat untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang boleh diguna bagi menentang tentera Rom. Kita lihat pula kepada pemerintah yang kedua. Khalifah yang kedua namanya Umar Al-Khattab. Orangnya tegas. Ciri utama pada dirinya adalah tegas. Apa yang menunjukkan ketegasannya? Menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah semasa Perang Yamamah. Dan ketika mana berlaku peperangan Yamamah ini, Sayyidina Umar dia terdengar ada orang cakap, kalaulah Khalid Al-Walid jadi pemimpin, jadi panglima tentera, mesti menang. Jangan bimbang, mesti menang. Jadi Sayyidina Umar dia bimbangkan akidah. Akidah orang Islam ketika itu, mereka seolah-olah begitu yakin dengan Khalid Al-Walid, bukan bergantung kepada Allah SWT. Sayyidina Umar bimbang begitu. Padahal para sahabat tetap juga bergantung kepada Allah SWT. Tetapi Sayyidina Umar bimbang perkara itu berlaku, maka digantikan Khalid Al-Walid walaupun peperangan telah pun bermula, tetapi untuk menjaga akidah umat Islam dengan sifat tegas yang ada pada beliau, dia tetap menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid ini dengan Abu Ubaidah untuk menjaga akidah umat Islam pada ketika itu. Kita lihat lagi, Umar berfikiran terbuka, iaitu bersedia ditegur Rasulullah SAW, bersedia ditegur Rasulullah dan menerima pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan Perang Badar. Sayyidina Umar ada memberikan pandangan, tapi pandangannya tidak diterima ketika itu, tetapi Sayyidina Umar terima dengan hati yang terbuka, kerana cadangannya walaupun tidak diterima, ia tidak mempunyai sebarang masalah, kerana kita, walaupun apa yang kita sebutkan, yang kita cadangkan tidak diterima, kita perlu menghormati buah fikiran dan pandangan daripada orang lain. Apatah lagi Sayyidina Umar ia menerima pandangan daripada sahabatnya juga, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat Umar Al-Khattab ini, antara ciri kepimpinannya juga ialah adil. Memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyat. Sayyidina Umar menyamar, jadi macam nampak penampilan seperti orang biasa, pergi keluar ke kawasan-kawasan jajahan takluk dia, nak tengok rakyat dia macam mana untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya yang betul-betul memerlukan. Sayyidina Umar juga merupakan seorang cekap, iaitu menubuhkan Majlis Syura. Apa dia Majlis Syura ni? Ni orang yang majlis ataupun himpunan orang yang bijak-bijak untuk mesyuarat. Kalau kita hari ni bolehlah kita kata Majlis Syura ni parlimen lah. Parlimen untuk bincangkan apa-apa untuk kebajikan negara. Membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa gubernur. Maknanya letakkan negara Islam ni bahagikan dan diletakkan pemimpin-pemimpin tertentu yang cekap. Yang cekap di kawasan tersebut untuk senang jaga daripada sebuah kerajaan sangat luas. Bila mana dikecil-kecilkan, maka ianya senang untuk ditadbir. Seolah-olah macam kita pada hari ini, kita ada kerajaan pusat, kita ada kerajaan negeri, setiap negeri itu ada menteri besarnya. Jadi ini memudahkan sistem pentadbiran sesebuah negara. Kita lihat pula kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau juga merupakan seorang yang berpandangan jauh. Menubuhkan, tengok pandangan jauh dia di sudut mana? Menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Tubuhkan jawatan kuasa khas untuk apa? Nak bukukan Al-Quran itu, supaya Al-Quran ini sentiasa terjaga. Dan nanti kita tengok di bahagian hadapan nanti, kita akan dapat lihat apa kepentingan
yang telah pun dibuat oleh Sayyidina Osman ini. Sayyidina Osman juga adalah berfikiran terbuka, melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Dia longgarkan sikit, bukan longgarkan terus dah. Longgarkan sedikit penggunaan harta Baitul Mal tu supaya ianya agak mudah sedikit untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan. Membenarkan sahabat keluar dari Madinah. Dasar yang diguna oleh Sayyidina Umar sebelum ini, para sahabat tidak digenarkan keluar daripada kota Madinah. Tetapi bila sampai di zaman Sayyidina Osman membenarkan. Kenapa? Kerana dia melihat kepada keadaan negara yang telah pun aman, dalam keadaan negara yang telah pun stabil, maka dia mengubah dasar itu kerana dianggapnya tidak lagi sesuai untuk zaman sebagaimana zaman pemerintahannya. Sayyidina Osman merupakan seorang yang prihatin, iaitu menyumbangkan harta untuk mempertahankan negara. Harta Sayyidina Osman ni sangat banyak. Hartanya sangat banyak dan hartanya itu banyak disumbangkan untuk mempertahankan negara. Diberikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah guna bagi mempertahankan negara Islam ketika itu. Seterusnya membesarkan Masjid Nabawi. Bila mana dilihat kapasiti masjid tidak tak muat untuk menampung Islam, maka Sayyidina Osman membesarkan Masjid Nabawi supaya ianya selesa diguna oleh umat Islam pada ketika itu. Sayyidina Osman juga merupakan seorang inovatif, iaitu menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Syam dan juga Mesir. Syam ni kita boleh katalah melibatkan negara-negara seperti Syria, Lebanon dan juga Jordan. Syria, Lebanon ataupun Palestin hari ini tu termasuk dalam negara yang kita namakan sebagai Syam satu ketika dulu. Terlihat pula kepada khalifah yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib. Seorang yang tegas, memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Osman bagi meredakan kemarahan puak pemberontak. Jadi, Sayyidina Ali memecat gubernur-gubernur yang telah dilantik sebelum ini. Kerana apa? Kerana melihat kepada kepentingan semasa pada ketika itu untuk meredakan pemberontakan yang sedang hangat berlaku. Sayyidina Ali bin Abi Talib juga merupakan seorang berpandangan jauh. Menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Osman kerana keadaan negara yang masih huru-hara. Apabila Sayyidina Osman mati dibunuh dan naiklah Sayyidina Ali sebagai pemerintah ketika itu, maka ada desakan supaya ditangkap pembunuh dan terus dihukum. Namun Sayyidina Ali berpandangan bahawa negara ketika itu berada dalam keadaan tidak stabil. Maka dia nak menstabilkan dulu negara, kemudian selepas itu barulah nak mencari dan menghukum pembunuh bagi Sayyidina Osman. Sayyidina Ali merupakan seorang berilmu, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik menjadi hakim di Yaman. Macam mana keilmuan yang ada padanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm." Aku ini bandar ilmu, kata Nabi. Wa aliyum babuha, dan Ali adalah pintu kepada ilmu itu. Jadi dari situ kita dapat faham betapa Sayyidina Ali ini merupakan seorang yang sangat berilmu. Dia juga merupakan seorang berani menyertai hampir semua peperangan. Dalam penyertaannya pada peperangan-peperangan ini, Ustaz nak sebut satu kisah ketika mana Sayyidina Ali masih lagi dalam umur remaja. Dalam satu peperangan, Ustaz lupa nama peperangan tersebut, iaitu Sayyidina Ali bila mana bertemunya dua tentera. Dulu kalau nak berperang, dia kena tentera kita, tentera Islam, tentera musuh berhadapan dulu. Bila berhadapan, mereka saling cabar-mencabar. Dalam tentera Quraisy, dalam tentera musyrikin pada ketika itu, ada seorang yang sangat hebat berperang. Namanya ialah Amru Al-Khuza'i. Amru Al-Khuza'i. Amru Al-Khuza'i ini merupakan seorang yang sangat hebat berperang. Sangat hebat bermain senjata. Maka Amru keluar di hadapan kedua-dua tentera lalu berkata, "Wahai Muhammad, engkau mengatakan bahawa orang-orang Islam yang mati akan masuk syurga. Hantar dia ke hadapan. Aku akan hantarnya masuk syurga sekarang juga." Jadi, tidak ada seorang pun yang berani keluar menentang Amru pada ketika itu. Lalu Amru mencela dan mencaci tentera Islam, membakar semangat tentera Islam.
Namun setelah beberapa lama, Sayyidina Ali ingin bangkit untuk menentang Amru. Lalu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Ijlis ya Ali fa innahu Amru." Ya Ali, duduk kamu Ali, itu Amru. Maknanya apa? Amru yang bukan lawan kamu. Maka Amru mengutuk lagi. Ali cuba bangun sekali lagi, ditahan lagi oleh Rasulullah SAW. "Ijlis ya Ali fa innahu Amru." Duduk wahai Ali, kerana lawan kamu itu adalah Amru, tak padan dengan kamu. Kemudian setelah itu Amru mengutuk lagi. Ali bangun untuk kali ketiga. Lalu ia berkata, "Lau kana hunaka Amru wa ana Ali." Kalau dia adalah Amru, aku ini adalah Ali. Lalu Sayyidina Ali melompat ke hadapan kancah peperangan dan berlakulah pertempuran di antara Sayyidina Ali dan Amru pada ketika itu, dan diriwayatkan bahawa debu daripada pertempuran kedua-duanya menutup pandangan tentera-tentera pada ketika itu. Dan setelah berlalu beberapa masa, maka keluarlah Sayyidina Ali dari kepulan debu tersebut dalam keadaan telah pun mengalahkan Amru yang angkuh sekejap tadi. Jadi inilah antara cerita kehebatan Sayyidina Ali dan keberaniannya dalam menentang musuh Islam. Seterusnya ialah sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang akan dihadapi. Dia dah tahu pada ketika itu negara tak stabil. Siapa yang jadi khalifah itu macam menempah maut. Tapi oleh kerana dia merupakan orang berani, maka diterimanya jawatan khalifah pada ketika itu. Dari sudut pencapaian Khulafa Ar-Rashidin ini, kalau kita lihat dari sudut pencapaian mereka, iaitu dari sudut agama, kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan enggan membayar zakat. Semua yang dibuat tadi berjaya dilakukan dengan baik. Sayyidina Umar Al-Khattab menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Di zamannya telah pun menyebarkan, telah pun dapat meluaskan kerajaan Islam pada ketika itu. Dari sudut politik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meluaskan pembukaan wilayah baru Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Sayyidina Umar pula menubuhkan Majlis Syura dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Jabatan Perbendaharaan Negara ni macam tempat tabungan lah. Tempat tabungan, tempat menyimpan makanan, supaya bila mana perlu kepada bantuan, maka ambil daripada perbendaharaan negara. Dari sudut politik, Sayyidina Uthman bin Affan pula berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara. Ini zaman Sayyidina Uthman, kerajaan dah mula luas sedikit. Dah mula luas, diteruskan usaha yang telah pun dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dari sudut ekonomi, Umar Al-Khattab memperkenalkan cukai baru seperti jizyah. Jizyah ni cukai apa? Jizyah ni cukai untuk orang kafir zimmi yang bernaung di bawah sebuah negara Islam. Kafir zimmi ni orang kafir tak lawan Islam. Dia nak bernaung di bawah negara Islam, maka dia kena bayar cukai. Nama cukainya adalah jizyah. Dan kharaj. Kharaj ni apa dia? Iaitu kharaj ni adalah cukai tanah. Cukai tanah yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya memajukan sistem pengairan dan saliran. Mesti ada saliran, ada air untuk orang bercucuk tanam, untuk bertani. Seterusnya mengemaskini Baitul Mal, buat baiki lagi susun aturnya ataupun sistemnya diperbaiki supaya ianya lebih efisien untuk membantu ataupun untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada rakyat pada ketika itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib pula berperanan di sudut ekonomi, iaitu meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Diteruskan lagi kutipan-kutipan tersebut terhadap orang kafir yang bernaung di bawah negara Islam. Kita lihat dari sudut sosial. Umar Al-Khattab mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun baru hijrah. Tahun hijrah ni nak kira macam mana? Dulunya tak ada kalender hijrah. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab lah buat kalender hijrah ni. Buat takwim hijrah ni. Bermula daripada zaman Umar Al-Khattab. Memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Macam mana undang-undang pentadbiran tanah? Antaranya yang dibuat oleh Sayyidina Umar ialah tanah-tanah yang terbiar lebih daripada 3 tahun
ada tuan dia tapi terbiar lebih daripada 3 tahun, tanah itu akan dirampas untuk diberikan kepada orang lain yang perlu. Mana tuan tanah ketika tu dah 3 tahun dah tak usaha tanah tu, menunjukkan dia tak perlu kepada tanah tu. Maka Sayyidina Umar ambil tanah tu bagi kepada orang yang memerlukan. Ini satu sistem yang sangat baik kalau boleh kita buat. Zaman sekarang ni, kalau kita buat gitu, kita tak akan dapat lihat tanah-tanah kosong yang terbiar, yang kadang-kadang ada semok, semok menyebabkan ada ular ke, membahayakan penduduk setempat. Jadi ini satu sistem, satu undang-undang yang Ustaz kira sangat bagus kalau kita nak perkenalkan semula dalam negara yang moden ini. Dari sudut ketenteraan, Umar Al-Khattab meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq. Di wilayah Iraq sana, maka diluaskan lagi, dihantar tentera-tentera untuk membuka ataupun meluaskan jajahan takluk Islam. Membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Ini kawasan Palestin yang dikuasai oleh orang Yahudi, dirampas, diambil oleh Umar Al-Khattab untuk dijadikan sebagai suatu wilayah Islam, yang mana ianya kekal sampai hari ini dan cuba direbut oleh orang Yahudi yang berada di bumi Palestin pada hari ini. Dari sudut ketenteraan juga, Uthman bin Affan menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam pertama bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Kalau nak pergi jauh, merentasi laut, kena ada tentera laut. Dari sudut pendidikan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang hafiz syahid dalam peperangan Yamamah. Sayyidina Umar apa dia buat? Menubuhkan sekolah iaitu yang dinamakan dengan Al-Kuttab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Ni dia panggil macam sekolah tadika. Untuk kanak-kanak. Memberikan pendidikan awal untuk kanak-kanak Islam pada ketika itu. Sayyidina Uthman bin Affan menyelaraskan bacaan dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan lahjah Quraisy yang dinamakan Mushaf Uthmani. Apa yang telah dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar mungkin dibaca dengan berbagai-bagai bentuk bacaan. Untuk mengelakkan berlakunya perselisihan dan perbalahan tentang cara baca Quran, maka Sayyidina Uthman telah kumpul buat suatu kaedah penulisan. Dengan kaedah penulisan itu, maka orang Islam tidak lagi merasakan bahawa aku baca betul, kau baca salah. Tak, ini telah pun diselaraskan oleh Sayyidina Uthman. Kerana apa? Kerana dah mula timbul unsur-unsur perbalahan dalam bentuk bacaan Al-Quran kerana sumber-sumber yang berbeza. Iktibar daripada apa yang kita baca ni, kita dapat lihat kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Yang kedua, kita mestilah mengamalkan akhlak terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Tunjukkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik supaya orang boleh contohi, boleh ikut apa yang kita lakukan. Kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam supaya umat Islam dihormati. Orang Islam keluarkan produk-produk, maka kita sokong, kita beli. Kita guna produk-produk Islam supaya ekonomi umat Islam akan naik dan umat Islam akan dihormati. Kita mestilah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin agar mendapat keredaan Allah. Kena contohi apa yang mereka buat supaya apa yang mereka buat tu pastinya diredai Allah. Maka kita juga akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan supaya agar yang Ustaz gunakan untuk menyambung potongan pertama dengan potongan kedua, kerana dengan sambungan ini barulah pelajar akan dapat 2 markah dalam membina iktibar, pengajaran ke apa-apa yang berkait dengan sama ada yang dikatakan sebagai hikmah ataupun apa-apa sahaja dalam bentuk pengajaran. Soalan kehebat. Kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin adalah contoh terbaik sepanjang zaman. Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin adalah contoh terbaik. Kemukakan hujah anda bagi menyokong. Bagaimana? Kenapa kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin menjadi contoh terbaik? Kita buat soalan balik. Kita tengok kepada soalan ni, kita bina soalan baru yang maksud kepada apa yang nak ditanya.
Kenapa kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin adalah contoh terbaik? Kita lihat. Mereka mengikut petunjuk Rasulullah. Mereka ikut apa yang Rasulullah ajar pada mereka. Kerana mendapat bimbingan secara langsung dari baginda. Mereka dapat ikut semua. Kenapa? Rasulullah yang ajar mereka. Rasulullah bimbing mereka secara direct. Mereka terima terus daripada Rasulullah. Kesannya keamanan dan kejayaan dapat dikecapi. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mematuhi segala perintah Allah agar hidup diberkati olehnya. Kita dah sampai kepada penutup. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Di bahagian bawah video ada link. Jawab di situ. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.